Hai guys, oke, berjumpa sekali lagi dalam video kali ini. Untuk yang baru menjumpai video ini, jangan lupa like dan share kepada sahabat-sahabat kamu agar mereka juga mendapat info daripada setiap video untuk rujukan mereka di dalam pembelajaran, di dalam pengambilan lesen memandu kenderaan ya. Oke, jadi jangan lupa juga subscribe untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Oke, jadi untuk topik hari ini kita akan belajar satu peraturan yang ada di jalan raya, yaitu peraturan jarak mengekori, peraturan 2 saat dan juga peraturan 4 saat. Oke, peraturan jarak mengekori ini guys adalah perkara yang sangat perlu kita amalkan dan lakukan ketika berada di atas jalan raya, terutamanya masa kita mengekori kereta di hadapan. Oke, untuk mengelakkan daripada kita melanggar kereta di hadapan ataupun berlakunya kemalangan, dan dengan tujuan juga bila kita mengamalkan peraturan jarak mengekori ini, apabila kenderaan di hadapan itu berhenti secara tiba-tiba, kita dapat berhentikan kenderaan itu. Kita mempunyai masa dan jarak yang mencukupi untuk memberhentikan kenderaan itu agar tidak berlaku pelanggaran. Oke, jadi yang pertama ini peraturan jarak mengekori 2 saat. Apabila kita melakukan peraturan ini, kita haruslah mengira 1001 dan 1002. Oke, situasinya apabila kita mengekori kereta di hadapan, untuk kita mengetahui jarak selamat di antara kereta kita dengan kereta yang kita ekori itu, kita haruslah mengira kiraan 1001 dan 1002. Oke, jadi tindakan yang kita perlu ambil, kita kena ambil satu objek yang berkekalan, yang kekal di tepi jalan. Sebagai contoh tiang lampu, pokok, dan juga papan tanda yang ada di jalan kita guna sebagai satu panduan untuk kita mengira. Kita mula mengira apabila kereta itu sudah selari dengan objek yang kita ambil. Oke, jadi apabila dia sudah sampai di situ, kita akan mula kira 1001, 1002. Sekiranya kenderaan yang kita pandu itu, apabila kita sudah mula menyelesaikan pengiraan 1001 dan 1002, kenderaan kita belum sampai di tempat objek yang kita ambil ataupun sampai selepas pengiraan sudah tamat, bermakna jarak di antara kereta kita dengan kereta di hadapan itu dalam keadaan yang selamat, seperti dalam gambar raja yang pertama ini ya. Oke, yang sekiranya pengiraan tamat diambil, tetapi kenderaan kita sudah melimpasi objek yang ada di objek yang kita ambil sebagai panduan kita, itu bermakna jarak kita dengan kereta di hadapan itu terlalu rapat. Jadi tindakan untuk memperlahankan kenderaan itu perlu kita lakukan untuk menjarakkan lebih jauh kenderaan yang ada di hadapan ataupun yang kita ekori. Oke, peraturan yang kedua yaitu 4 saat. Oke, seperti dalam gambar raja ini, pemandu E, pemandu B, dan pemandu C. Oke, jadi sekiranya pemandu B itu mengekori kereta yang ada di depan, yaitu pemandu C, dan pada masa yang sama kenderaan yang ada di belakang, yaitu pemandu E, terlalu rapat mengekori dengan kenderaan B tadi, haruslah kita gunakan peraturan 4 saat supaya kita mempunyai masa dan juga jarak yang mencukupi untuk kita berhentikan kenderaan apabila kenderaan C di hadapan itu berhenti secara tiba-tiba, dan memastikan juga kenderaan yang di bahagian kenderaan yang E tadi mempunyai masa yang cukup untuk memberhentikan kenderaan agar tidak melanggar kenderaan yang di hadapan, yaitu pemandu B tadi. Oke, dan peraturan 4 saat juga kita boleh gunakan pada masa situasi jalan yang cuaca yang tidak baik, hujan, jalan licin, ataupun kita membawa beban, agar kita mempunyai jarak dan masa yang cukup untuk kita memberhentikan kenderaan ya. Oke, seperti dalam video ini, contoh bagaimana cara kita amalkan peraturan 2 saat. Oke, ketika berada di jalan raya. Oke, jom kita tengok video ini guys. Satu 1002.
Oke, jadi video tadi adalah contoh bagaimana cara kita mengekori kenderaan di hadapan dengan menggunakan peraturan 2 saat. Oke guys, patuhi peraturan jalan raya. Semoga semua kita berada dalam keadaan selamat dan sampai destinasi yang kita tujui. Oke guys, jumpa di video akan datang. Thank you guys.